Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Narbadi Unzaman bin Muhammad Lailatul Badrul, bernombor A177578. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang maksud etika dan peradaban. Jadi yang pertama adalah maksud etika. Menurut James J. Spillane, etika bermaksud pertimbangkan atau perhatikan tingkah laku manusia dalam melakukan sesuatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Mengarah kepada penggunaan akal budi manusia dengan objektif untuk menentukan perkara yang benar atau salah, serta tingkah laku seseorang kepada orang lain. Dan yang seterusnya adalah menurut Haji Burhanuddin Salam, iaitu etika bermaksud satu cabang ilmu pengetahuan tentang nilai dan norma yang dapat menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Dan yang seterusnya adalah etika juga bermaksud ilmu yang menyelidiki tentang tingkah laku yang baik dan buruk dengan memerhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang telah diketahui oleh akal fikiran. Yang seterusnya adalah maksud peradaban. Maksud peradaban terbahagi kepada dua, iaitu adab dan peradaban. Adab bermaksud budi pekerti yang halus atau tingkah laku yang baik serta budi bahasa. Peradaban pula bermaksud sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa ataupun kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Sabri dan juga rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Syahrul Amri bin Syahri, nombor matrik A175832, yang akan menyambung penerangan ke bahagian faktor-faktor pembentukan etika dan juga peradaban. Faktor yang pertama dalam pembentukan etika dan juga peradaban adalah faktor penempatan masyarakat. Hal ini kerana jika kita lihat dari sudut positif, jika kita tinggal di kawasan perumahan atau penempatan yang dikelilingi dengan masyarakat atau individu yang mempunyai nilai murni ataupun nilai etika yang tinggi, mampu menjadikan sebuah masyarakat akan menjadi lebih kondusif dan juga mampu melahirkan suasana yang positif dan secara tidak langsung mampu mewujudkan etika dalam diri masing-masing. Dan jika sebuah kawasan penempatan tersebut mempunyai nilai tingkah laku yang kurang baik, seperti dikelilingi dengan aktiviti hisap dada, pelacuran dan sebagainya, mungkin generasi yang akan datang ataupun sedang naik di kawasan tersebut secara tidak langsung telah terdedah dengan aktiviti yang tidak bermoral. Faktor yang kedua adalah sistem kepercayaan dan keagamaan. Faktor ini sangat membantu dalam membentuk etika dan peradaban sesebuah masyarakat. Hal ini kerana jika kita lihat secara umum, semua kepercayaan dan agama di dunia sememangnya mengajar penganutnya untuk melakukan perkara yang mempunyai kebaikan dan meninggalkan segala perbuatan yang buruk mengikut fahaman masing-masing. Oleh itu, jika nilai kerohanian agama dapat diamalkan secara menyeluruh dalam diri kita dan masyarakat, ia secara tidak langsung mampu menjadikan nilai etika dan peradaban semakin meningkat dalam diri masyarakat. Faktor yang ketiga adalah bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang sama. Faktor ini kita boleh lihat sememangnya mampu membentuk peradaban dalam sebuah masyarakat. Hal ini juga mampu menjadikan sebagai perantaraan komunikasi, penyampaian dan pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai ilmu. Secara umumnya, kita boleh lihat dengan faktor ini juga mampu mengeratkan dan menyatupadukan sesama masyarakat yang lain. Sebagai contoh, bahasa Melayu yang mana digunakan oleh pelbagai masyarakat di dunia yang merangkumi pelbagai negara. Hal ini secara tidak langsung mampu mewujudkan peradaban sejagat. Faktor seterusnya adalah sistem perundangan dan sistem nilai moral yang teratur. Hal ini mampu mengatur perlakuan, tindak tanduk masyarakat dalam kehidupan. Perkara ini mampu mengelakkan pertambahan jenayah dan pertelingkahan antara ras dan etnik. Hal ini bukan sahaja mampu mewujudkan masyarakat yang beretika, malah menjamin keamanan dan kesejahteraan sejagat serta mampu mewujudkan masyarakat yang mempunyai peradaban. Faktor yang kelima adalah peningkatan kualiti hidup dan jangka hayat. Perkara ini menjadi faktor pembentukan etika dan peradaban kerana dengan bebasnya masyarakat daripada masalah sosial, etika, ekonomi dan juga politik,
Mereka mampu hidup dengan suasana yang lebih aman dan kehidupan mereka lebih sejahtera tanpa perlu melakukan perkara yang lari daripada batas etika individu seperti mencuri dan sebagainya. Hal ini secara tidak langsung menjamin kehidupan yang berkualiti dan mampu menstabilkan dan memanjangkan hajat kehidupan mereka. Jika kehidupan seperti ini mampu dicapai dan direalisasikan secara tidak langsung, membentuk satu penerapan dalam etika dalam diri masing-masing. Faktor yang keenam adalah daya reka cipta teknologi dan pembangunan. Kita boleh lihat melalui definisi penerapan itu sendiri menerangkan sebuah masyarakat yang mempunyai kemajuan dalam pelbagai bidang. Oleh itu, dengan adanya daya reka cipta teknologi dan pembangunan ini mampu mewujudkan penerapan dalam sebuah masyarakat maupun negara. Perkara ini kita boleh lihat pada hari ini teknologi yang semakin maju dan pembangunan yang sedang pesat membangun telah menjadi sesebuah masyarakat menjadi lebih mampan atau stabil serta seimbang, seterusnya mampu membentuk nilai etika dan penerapan sesama mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Seterusnya, Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Selat Melaka merupakan kawasan perairan sempit yang memisahkan Semenanjung Malaysia dengan Kepulauan Sumatera Indonesia. Menurut Patrick Wynne tahun 2014, dalam satu artikel yang dikeluarkan oleh NBC News menyatakan ukuran Selat Melaka iaitu panjangnya 890 km, yakni 590 batu, minimum lebar 2.8 km iaitu 1.7 batu, kedalaman pula purata 25 meter iaitu 82 kaki. Itu adalah ukuran minimum dan merupakan sebagai laluan penghantaran utama antara Lautan Hindi dengan Lautan Pasifik, dan ia merupakan salah satu jalur perkapalan terpenting serta paling sibuk di dunia. Laporan berita Al Jazeera pada tahun 2008 sahaja mendedahkan lebih kurang 94,000 kapal melalui Selat Melaka. Laluan perkapalan ini memainkan peranan penting bagi pembangunan ekonomi negara Asia yang bertumbuh secara pesat. Melaka menjadi sebuah negeri yang maju adalah kerana pelabuhannya terlindung daripada ancaman monsun barat daya dan monsun timur laut. Terbilanya pelabuhan semasa Kesultanan Melayu Melaka disebabkan aktiviti perdagangan merentas lautan, iaitu pergerakan paling cepat berbanding daratan. Pada ketika waktu tersebut tiada pergerakan melalui udara. Disebabkan itu, dia menjadi asbab cepat terjadinya interaksi peradaban etnik dari pelbagai negara. Proses interaksi kepelbagaian peradaban etnik bermula di sini, dengan proses pembudayaan yang integrasikan masyarakat berbilang ras etnik melalui aktiviti perdagangan, penempatan dan perkahwinan. Kesannya kalau kita boleh lihat sekarang adalah terdapatnya amalan dan budaya tersebut diasimilasikan dengan budaya tempatan untuk diamalkan seperti pemakanan, bahasa dan adat. Seterusnya, faktor Empayar Melayu Melaka menjadi pusat interaksi pelbagai tamadun. Terbahagi kepada 4. Yang pertama, pemerintahan. Bagi melincingkan urusan pentadbiran Kerajaan Melaka, Sultan Melaka telah mengadakan satu sistem pentadbiran yang tersusun dan dikenali sebagai sistem pembesar 4 lipatan. Sistem pembesar 4 lipatan terdiri daripada kumpulan pembesar yang menjadi pegawai tadbir Kerajaan Melaka. Dalam sistem pentadbiran ini, Sultan mengetuai teraja pemerintahan. Baginda dibantu oleh 4 orang pembesar yang dikenali sebagai pembesar berempat. Mereka terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksmana. Pembesar berempat dibantu oleh pembesar berlapan, pembesar 16 dan pembesar 32. Prinsip keadilan berdasarkan pada prinsip ajaran Islam dan mementingkan
dan mementingkan keharmonian kaum. Dalam aspek hubungan luar, kerajaan Melaka mengamalkan konsep diplomasi dan keterbukaan dengan kuasa-kuasa besar seperti China dan Siam. Yang keduanya dari segi perdagangan. Melaka merupakan tempat perdagangan rempah dan berfungsi sebagai pintu kepada negeri-negeri rempah untuk memasarkan rempah mereka. Keadaan ini dapat digambarkan oleh Duarte Barbosa, iaitu seorang penulis dan pedagang Portugis yang pernah berkata bahawa sesiapa yang menguasai Melaka, dia dapat menguasai perdagangan dunia. Syah Bandar menguruskan pelabuhan secara sistematik dan oleh sebab itu ia antara faktor perdagangan yang menarik minat pedagang luar. Selain itu, Laksmana menjaga keselamatan perairan daripada perompak dan lanun. Sebelum itu, dia menjadi jaminan keselamatan kepada pedagang-pedagang asing. Yang ketiganya, kependudukan. Pedagang-pedagang dari Jawa, Arab, India, China dan lain-lain dapat berlindung di Melaka sehingga keadaan selamat untuk mereka ke laut semula. Semasa pemerintahan para Misuara, ramai orang Cina menetap di Melaka. Berdekatan kawasan Bukit Cina yang mempunyai Feng Shui yang terdapat pada masa itu. Masyarakat tempatan yang terlibat dengan aktiviti perdagangan juga menguasai bahasa asing sekaligus memudahkan komunikasi selain penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara di Melaka. Dan yang terakhir, keterbukaan dan kepelbagaian. Tidak dapat dinafikan bahawa akan berlaku proses asimilasi budaya disebabkan penduduk pelbagai etnik di Melaka. Selain itu, berlaku perkahwinan campur antara penduduk tempatan dan pedagang asing. Dan muncul etnik baru seperti Melayu Arab, Babanyonya dan Serani. Assalamualaikum. Saya Nurul Izzahusna binti Ibrahim menombor matrik A176-701 akan membentangkan bahagian saya yang bertajuk Pembentukan Masyarakat Majmuk semasa era kolonialisme Inggeris. Apa itu kolonialisme Inggeris? Kolonialisme merupakan sebuah dasar atau amalan oleh sesebuah negara meluaskan penguasaannya ke atas sesebuah negara lain. Di sini, kolonialisme Inggeris menunjukkan bahawa kuasa Inggeris atau British mula meluaskan empayanya selepas berlakunya revolusi industri di barat. Kedatangan British ke alam Melayu berlandaskan serampang tiga mata, iaitu keagamaan, kekayaan dan kemegahan, atau dalam bahasa Inggerisnya ialah gold, glory and gospel. Pihak penjajah British menguasai pentadbiran negara, terutamanya ekonomi, perdagangan dan kekayaan sebumi, manakala Sultan mengurusi hal ehwal agama Islam, ada istiadat Melayu di tanah Melayu. Hal ini kerana Eropah telah mengalami perubahan epistemologi, iaitu pemisahan antara negara dan agama. Akibat dari pertelingkahan antara para agamawan dan saintis di Eropah, ilmu pengetahuan akhirnya terpisah dua, iaitu agama dan sains moden. Disebabkan itu, British tidak mengurusi hal ehwal agama kerana agama ialah anutan individu sahaja. Perkembangan perusahaan beja timah yang bermula pada pertengahan abad ke-19 dan perusahaan getah pada awal abad ke-20 mengakibatkan penghijrahan orang Cina dan India secara besar-besaran ke tanah Melayu. Menjelang tahun 1931, jumlah penduduk bukan Melayu melebihi penduduk Melayu. Kesan migrasi masyarakat Nusantara dan faktor migrasi massa oleh golongan migran Cina dan India demi memenuhi tuntutan kepentingan ekonomi penjajahan barat, maka terbentuk masyarakat pelbagai etnik yang bersegmen mengikut kegiatan ekonomi. Kewujudan pelbagai kaum yang mengekalkan kebudayaan masing-masing seperti mempunyai agama, bahasa dan cara hidup yang berlainan telah mengakibatkan terbentuknya masyarakat majmuk di tanah Melayu. Terdapat semangat persefahaman keharmonian kaum yang erat yang membolehkan negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 serta pembentukan Malaysia pada 1963.
Seterusnya, mempergiatkan usaha untuk mengeratkan perpaduan nasional dan keharmonian. Terdapat semangat persefahaman dan kerjasama antara kaum yang erat yang membolehkan negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Seterusnya, mempergiatkan usaha untuk mengeratkan perpaduan nasional dan keharmonian. Pembentukan masyarakat pluralistik atau majmuk di Malaysia kerap kali tertumpu pada 3 kelompok komuniti etnik utama, iaitu Melayu, Cina dan India, kerana memainkan peranan yang paling menyelah dalam memenuhi tuntutan keperluan ekonomi dan politik British di tanah Melayu. Tetapi, tidak dinafikan kewujudan kepentingan suku kaum lain. Yang seterusnya adalah proses membina kesepaduan antara etnik untuk mengekalkan perpaduan. Seperti yang kita tahu, proses dalam membina kesepaduan ini mempunyai banyak tahap. Jadi apa yang saya ingin tekankan pada hari ini adalah proses yang dilakukan oleh kerajaan, iaitu langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk mengekalkan kesepaduan dalam negara. Jadi yang pertama adalah dasar wawasan 2020. Wawasan 2020 dikenalkan oleh Tun Dr. Mahathir, iaitu mantan Perdana Menteri yang ketujuh, dan ia menggariskan aspek perpaduan antara 9 matlamat dan 9 cabaran wawasan 2020. Dan wawasan ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman, berintegrasi, harmoni, adil dan terdiri daripada satu bangsa tanpa mengira kaum. Jadi yang seterusnya adalah dasar pendidikan. Dasar pendidikan adalah untuk memupuk semangat perpaduan melalui bahasa pertuturan dan sistem pendidikan. Dengan menekankan penggunaan bahasa Melayu sebagai pertuturan, kita dapat mengekalkan perpaduan melalui penggunaan satu bahasa, iaitu bahasa Melayu. Seterusnya adalah menggunakan sistem pendidikan yang seragam bagi memupuk semangat perpaduan tanpa mengira tahap pendidikan. Tidak mengira sekolah rendah, sekolah menengah ataupun sebagainya. Dan yang ketiga adalah dasar kebudayaan kebangsaan. Kerajaan telah melaksanakan dasar ini untuk mengukuhkan perpaduan melalui kebudayaan. Dasar yang dilaksanakan berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal serantau, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan boleh diterima oleh agama. Contohnya, usaha kerajaan dengan melaksanakan program perarakan yang mempamerkan pelbagai budaya dan kesenian kaum masing-masing yang terdapat di dalam negara Malaysia. Dan yang terakhir adalah dasar sukan negara. Seperti yang kita tahu, sukan dapat menyatukan rakyat tanpa mengira kaum. Kerajaan menganjurkan pertandingan sukan yang melibatkan semua rakyat melalui penubuhan badan-badan persatuan seperti MSSM dan SUKMA. Bersukan juga dapat mengeratkan semangat cinta akan negara di samping mengukuhkan perpaduan yang sedia ada di dalam negara kita. Okay, Assalamualaikum, nama saya Ayu Emilia binti Ramli. Pada slide seterusnya, saya akan membentangkan mengenai warisan dan pendigitalan sejagat dalam membina kesepaduan. Okay. Teknologi maklumat dan media digital yang dikuasai oleh Barat merupakan satu cabaran besar kepada seluruh peradaban manusia dalam mempengaruhi nilai dan etika masyarakat kepelbagaian. Aspek media, sama ada media elektronik ataupun media cetak, memainkan peranan penting secara langsung atau tidak langsung dalam proses membina kesepaduan antara etnik melalui peresapan ke dalam amalan dan gaya hidup masyarakat. Okay. Seterusnya, dalam perkembangan era terkini, media elektronik terutamanya media sosial telah menjadi medium interaktif yang menyajikan peluang kepada masyarakat untuk mengukuhkan kesepaduan. Media sosial boleh menjadi medium perpaduan sangat berkesan dalam menyebarkan maklumat dan inisiatif untuk menyatupadukan masyarakat jika digunakan secara berhemah. Selain itu, masyarakat lebih menggunakan media sosial sebagai medium perantaraan berbanding bersemuka.
Kesepaduan sosial generasi baru masyarakat di Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor, iaitu faktor politik, faktor pendidikan dan faktor budaya. Bagi faktor politik, dapat dilihat media sosial telah digunakan bukan sahaja oleh masyarakat awam, malah pemimpin masyarakat juga menggunakannya bagi menyalurkan maklumat dan mengeratkan lagi hubungan dengan masyarakat. Dengan wujudnya kemudahan ini, pemimpin dapat menyampaikan maklumat dengan lebih jelas dan tepat. Dari segi faktor pendidikan pula, pada masa kini, kesepaduan masyarakat juga berpunca daripada pendidikan di media sosial. Media sosial melalui faktor pendidikan menjadi platform kepada para pelajar bukan sahaja dalam hal mencari bahan rujukan dan pelajaran dengan mudah dan pantas, malah sebagai medium untuk berkenal-kenalan dan berkomunikasi dengan lebih mudah dan berkesan. Dan faktor budaya pula, walaupun Malaysia mempunyai berbilang bangsa dan etnik, namun perbezaan itu tidak menghalang daripada wujudnya kesepaduan antara etnik. Dengan penyaluran maklumat dan hebahan informasi kepelbagaian agama, kepercayaan, adat resam di media sosial atau media cetak, masyarakat saling memahami, menghormati dan saling menjaga sensitiviti antara etnik. Seterusnya, impak media digital ke atas etika dan peradaban dapat dilihat melalui peningkatan jaringan komunikasi, mendekatkan manusia dari seluruh negara, meningkatkan taraf hidup dan membuka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sepadan. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Nur Syafiqah binti Zainal, A176-578. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan-kesan teknologi yang mempengaruhi perpaduan di negara. Antaranya ialah kurangnya interaksi sosial. Hal ini disebabkan penggunaan teknologi yang meluas telah menyebabkan masyarakat tidak lagi bergantung kepada komunikasi secara bersemuka dan akan melahirkan sifat individualistik dalam diri masing-masing. Hal ini juga akan melahirkan rasa ketidakpercayaan dan juga prasangka yang dapat menggugat kesatuan keluarga dan juga perpaduan kaum di negara kita. Seterusnya ialah penyebaran berita tidak sahih. Terdapat laman web yang sengaja menyebarkan fitnah dan propaganda yang menyentuh isu sensitiviti kaum. Internet merupakan platform utama dalam penyebaran tersebut. Ianya secara langsung akan menggugat keharmonian negara dan juga keamanan negara. Selain itu, terdapat juga kesan positif dalam penggunaan teknologi yang mempengaruhi perpaduan. Antaranya ialah dapat memupuk semangat kerjasama. Kini, banyak rancangan televisyen yang telah menekankan konsep perpaduan dan kerjasama dalam filem dan juga drama. Seiring dengan kemajuan teknologi, masyarakat juga hendaklah memperkukuhkan lagi semangat perpaduan dalam diri masing-masing agar dapat menghadapi cabaran bersama-sama pada masa hadapan. Berikutnya ialah dapat membuka minda masyarakat. Penggunaan internet yang meluas dapat memberikan kita pelbagai maklumat tentang budaya sesuatu kaum. Hal ini secara tak langsung dapat mengubah pandangan ataupun stereotip buruk tentang sesuatu perkara yang melibatkan budaya ataupun tradisi sesuatu kaum tersebut. Okey, sekarang saya akan membentangkan tentang isu-isu semasa yang menggugat perpaduan di negara kita. Isu-isu ini saya ambil berdasarkan topik-topik yang dibincangkan oleh kawan-kawan saya sebentar tadi. Antaranya ialah provokasi. Contoh terdekat yang saya boleh ambil dekat sini ialah terdapat dua orang yang sengaja mencontoh mural pemimpin. Tindakan mereka sangat tidak beretika kerana mereka tidak menghormati pemimpin negara dan juga rukun negara kita yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, mereka ini sengaja meningkatkan tekanan emosi dan juga ketegangan kaum untuk melahirkan rasa benci di antara kaum di Malaysia. Seterusnya ialah diskriminasi kerja. Isu yang saya boleh ambil dekat sini ialah syarikat kini banyak mengambil pekerja ataupun lepasan graduan yang boleh berbahasa Mandarin.
Seperti yang kita tahu, aspek ekonomi kita banyak dimonopoli oleh kaum Cina. Jadi, isu pengambilan kerja ini menyebabkan berlaku ketidakpuasan hati dalam masyarakat di Malaysia. Syarikat meletakkan tuntutan syarat yang tidak seiring dengan skop pekerjaan tersebut. Isu ini secara langsung akan mengeruhkan lagi keharmonian negara dan juga akan menjadi penyumbang kepada pertambahan pengangguran dari tahun ke tahun di dalam Malaysia. Selain itu, isu rasisme seperti isu pemandu mabuk. Okey, pemandu mabuk ni sering dikaitkan dengan komuniti kaum Cina dan India. Jadi, walaupun hanya segelintir yang berkelakuan seperti itu, tetapi masyarakat Melayu ni meletakkan stigma buruk terhadap keseluruhan orang Cina dan juga India. Secara tak langsung, ianya memberi ancaman kepada perpaduan negara. Akhir sekali ialah prejudis. Isu yang saya boleh kaitkan prejudis dengan isu semasa ni ialah isu kluster tablis ketika COVID awal-awal dahulu. Okey, masyarakat Cina dengan India ni melahirkan pandangan serong dan juga fahaman radikal dan ekstrim terhadap masyarakat Melayu Islam. Disebabkan ketika itu berlaku pertambahan secara drastik jumlah kes COVID yang berpunca daripada kluster tabligh tersebut. Pengguna media sosial ketika itu juga sengaja mengeksploitasikan rasa ketakutan itu sehingga menyentuh aspek perkauman. Itu saja perbentangan daripada kumpulan kami tentang topik yang diberi dan juga beberapa isu-isu yang berkaitan dengan topik tersebut. Sekian, terima kasih.